Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak cerita sikit mengenai smartphone terbaru daripada Honor, iaitu Honor 70. Yang mana Honor 70 ni merupakan successor kepada Honor 50 sebelum ni, kira upgrade version lah. Dan untuk harga jualan, peranti ini dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,999 ataupun RM2,000 untuk satu sahaja varian iaitu 8GB RAM dan juga 256GB untuk storan dalaman. Dan aku faham dengan tanda harga RM2,000 lepas tu dia phone mid-range, memang kebanyakan orang akan cakap yang Honor 70 ni mahal lah, tak sesuai dengan tanda harga macam tu. Tapi kan, kalau kita cek balik apa yang dia guna, apa yang dia ada, aku boleh kata yang Honor 70 ni berbalik jugalah. So jom kita mulakan video dengan benda yang aku paling suka, iaitu rekaan luaran dia. Aku sebenarnya berminat dengan design back panel yang Honor 70 ni ada, walaupun kalau kita nak tengok keseluruhan rekaan dia macam tak banyak perubahan sangat kan. Design kamera pun sama, lepas tu rupa bentuk dia pun masih guna rekaan yang curve. So overall dia punya looks tu memang lebih kurang je lah dengan Honor 50 yang dulu. Tapi untuk Honor 70 kali ni, personally aku cukup suka dengan pembawakan design back panel dia. Dia punya design back panel memang cantik, terutamanya dekat warna crystal silver ni lah. Dia macam ada efek glitter gitu, kita akan nampak bintang ataupun diamond yang bertaburan dekat back panel dia. Dan aku juga suka dengan design abstract ataupun kotak-kotak yang smartphone ni ada. Dia macam campuran lah, efek glitter pun ada, design abstract pun ada sekali. So bila kita twist smartphone ni ke kiri ke kanan ke, memang nampak cantik lah finishing yang digunakan. Boleh kata satu rekaan yang agak unik, dan kecantikan back panel dia ni lah antara perkara yang menarik perhatian aku. Dan kalau korang perasan, aku ni jarang kan nak puji design telefon Honor, sebab rekaan yang diorang guna memang sama je. Namun bila dia ada satu benda yang fresh, yang berbeza dengan adik-beradik yang lain, itulah sebenarnya perkara yang buatkan dia nampak lebih menyerlah. Dan secara peribadi, aku puas hati dengan design Honor 70 kali ni. Dia pun ada rekaan curve edges depan belakang yang buatkan kita lagi selesa bila nak pegang. So memang best lah untuk guna sebagai peranti utama. Dan kalau korang rasa tak berminat dengan varian warna silver dia, korang juga tak perlu risau, sebab Honor 70 ni juga ada pilihan warna yang lain, di mana dia hadir dengan warna emerald green dan juga warna midnight black. So total ada 3 warna. Bagi aku cukup okey lah kan. At least kita ada pilihan untuk memilih warna mengikut keselesaan kita. Dan lalang dah bercerita mengenai back panel dia, apa kata kita sembang pula lah pasal setup kamera yang dia ada. So untuk pengetahuan korang, setup kamera dia ni antara main features dekat peranti ni, yang mana dia ada lensa utama 54MP dengan sensor Sony IMAX800, iaitu smartphone pertama dalam dunia yang gunakan sensor ni. Dia juga ada 50MP lensa ultra wide yang merangkap sebagai macro lens, dan turut hadir dengan 2MP untuk depth sensor. Manakala untuk kamera hadapan pula, dia guna selfie kamera 32MP. So dengan penggunaan sensor Sony IMAX800, aku ada letak harapan yang tinggi sebab dia dah guna sensor yang lagi bagus kan. Dan secara jujurnya, aku suka dengan gambar yang dihasilkan. Memang aku tak kecewa lah dengan Honor kali ni. Bagi aku, hasil gambar daripada kamera utama dia mantap. Dia mampu untuk hasilkan gambar dengan baik. Dan antara perkara yang buatkan gambar Honor 70 ni jadi lagi cantik, aku rasa dekat keupayaan dynamic range lah. Dia boleh kawal top exposure dengan bagus, objek nampak lebih menyerlah, dan fungsi AI dia pun berfungsi dengan baik untuk enhancekan lagi gambar yang kita tangkap. Dan aku juga perasan color yang kamera dia bagi ni cukup bagus. Dia vibrant tapi tak over. Dan top sharpness yang diberikan pun cukup memuaskan. So overall boleh cakap penggunaan sensor Sony IMAX800 ni memang bukan benda yang sia-sia lah. Lepas tu untuk portrait mode pun sama juga. Kita boleh nampak yang tona warna pada kulit manusia ni nampak nice. Potongan edges dia kemas. Dan tak blur. Dekat belakang objek pun tak nampak over sangat. Cuma itulah, kamera Honor ni kan memang terkenal dengan beauty mode. Even kita dah off pun, dia tetap nampak soft sikit dekat bahagian kulit manusia. Dan untuk gambar ultrawide pula, bagi aku cun sebab dia ada megapiksel yang tinggi. So dia agak membantu untuk berikan kualiti yang lebih baik. Gambar nampak clear, nampak sharp, color pun okey. Dan color shifting antara lensa utama dengan lensa ultrawide pun tak terlihat begitu ketara. So mantap jugalah hasil gambar daripada lensa ultrawide dia. And then kemudian untuk penggambaran waktu malam, personally aku suka gila dengan fungsi night mode dia. Dia punya fungsi night mode cukup bagus untuk cerahkan gambar yang kita tangkap. Dan walaupun kita ambil gambar pada tempat yang kurang cahaya, fungsi night mode ini masih mampu untuk berikan butiran ataupun sharpness yang cukup bagus. Memang best gila untuk guna, gambar pun tak nampak overexpose sangat, tak nampak fake lah fungsi night mode dia. Tak kisah kita nak ambil gambar bangunan ke, gambar manusia, objek dan sebagainya, dia sebenarnya mampu je untuk manage penggambaran waktu malam dengan prestasi yang cukup mantap. Dan last sekali untuk video, Honor 70 ni sama seperti phone mid-range yang lain, yang mana dia hanya boleh rekod sehingga resolusi 4K 30fps sahaja. Dan bagi aku, kualiti video dia okey, dia tak ada masalah sangat dari segi kualiti ataupun stabilization. Tapi kita akan perasan lah, bila kita nak panning video ke kiri ke kanan ke, dia macam tak berapa smooth sangat lah. Dan dari sini, kita pun boleh nampak yang fungsi OIS dia terlalu over nak stabilkan video tu. So, bila jadi macam tu, dia macam bila kita nak panning ke, jadi macam tak berapa nak stabil sangat lah. Pasti aku rasa okey je kalau korang nak buat video berjalan, nak upload dalam story Instagram ke. Yes, aku sendiri pernah share sebelum ni. Dan bagi aku okey, dia masih berupaya lah untuk berikan kualiti yang bagus. Kemudian untuk sekian hadapan pula, Honor 70 obviously menggunakan paparan jenis curve dot display, panel jenis OLED dengan skrin berukuran 6.67 inci.
Dan skrin dia juga ada resolusi sehingga Full HD+, ada refresh rate setinggi 120Hz. Lepas tu owner juga bagi penyokongan 1 billion colors berserta DCI-P3 100%. Dia juga support HDR10 dan skrin hadapan dia mempunyai PWM dimming setinggi 1920Hz. Dan aku akui, paparan yang ada pada peranti ni memang superb. Skrin dia mantap. Dia tak ada masalah untuk bagi colour yang cantik. Kita juga boleh sedar yang warna skrin dia agak menonjol. Lepas tu aku juga perasan yang view angle dia terbaik dan kecerahan nitsnya pun kategori bagus. Dan kalau nak bercerita mengenai skrin melengkung yang dia ada, of course lah, korang pun tahu kan, yang aku ni dulu tak berapa gemar sangat dengan skrin jenis curve. Aku memang tak suka lah dulu. Tapi kan, aku perasan yang semenjak ni lah, sejak aku dah fully gunakan telefon ni sebagai peranti utama, aku dah pakai setiap hari, aku macam dah boleh terima sikit lah dengan skrin jenis curve. Yes, aku faham benda ni mungkin sekadar subjektif, ada orang suka dan ada orang tak suka. Aku faham je benda tu. Namun untuk sekarang ni, kalau korang tanya aku, bagi aku okey je untuk ada skrin jenis melengkung. Alhamdulillah lah, aku dah boleh terima. Aku bukan nak bias dekat mana-mana brand. Tapi aku merasakan yang aku memang akan sentiasa menukar peranti kan setiap bulan. Macam baru-baru ni, aku baru je pakai Nothing Phone 1. Tak sampai 10 hari aku dah tukar kepada Honor 70. So dia punya cycle tu, pusing-pusing macam mana sekalipun, aku mesti akan terkena sekali dengan curve screen punya. So yang bagusnya untuk ada perasaan macam ni, okey lah kan. Aku rasa selesa dan aku memang selesa je untuk gunakan curve screen, terutamanya dekat Honor 70 ni lah. And then seterusnya, antara feature yang menarik, Honor 70 ni mempunyai PWM dimming setinggi 1920Hz macam aku mention tadi. Dan yes, dia sama je macam Honor Magic 4 Pro. So dengan adanya PWM dimming setinggi ni, korang tak perlu risau lagi sebab mata kita akan rasa selesa je bila nak gunakan skrin dia. Dia tak ada flicker screen yang teruk sangat, tak ada rasa berbelang. So memang best lah bila nak layan konten, movie dan sebagainya. Dan dekat skrin depan dia ni juga, dia turut hadir dengan in-display fingerprint scanner. Dan secara overall, fingerprint scanner dia cukup cemerlang, cukup laju, cukup kemas untuk kesan jap jari kita. Cuma itulah, kedudukan fingerprint scanner dia je yang macam tak berapa ideal sangat, dia agak ke bawah sikit. Dan satu lagi perkara yang buatkan aku rasa tak puas sangat bila nak guna untuk tujuan entertainment, bagi aku dekat setup speaker dia. So Honor 70 hadir dengan setup mono speaker, dan mono speaker dia bukan bermasalah pun. Aku boleh cakap yang mono speaker dia ni memang antara mono speaker terbaik yang ada dalam pasaran. Tapi itulah, dah nama pun mono speaker, memang tak rasa seimbang sangat lah. Bila korang nak layan movie ke apa kan, bila korang buat siaran escape, dia akan dengar belah sini je. Dia tak dengar sini, dia tak ada. Kalau stereo dia ada kiri dengan kanan. Tapi sebab mono, dia dengar belah sini je. So memang tak puas sangat. Pasti mono speaker dia okey je kalau korang tak kisah pasal benda ni. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings. Okay, next, untuk spek 80, peranti ini menggunakan chipset mid-range yang paling latest, paling superb, iaitu Snapdragon 778G Plus dan hadir dengan satu saja varian, iaitu 8GB RAM serta 256GB untuk storan dalaman. So, bercakap mengenai prestasi dia, aku sebelum ni pernah mention kan dalam video Nothing Phone 1, yang mana penggunaan chipset Snapdragon 778G Plus ni memang antara chipset mid-range yang bagus. Dia tak ada masalah throttling, masalah kepanasan dan sebagainya, memang tak ada. Dan macam korang tahu, aku banyak habiskan masa aku dengan main game Apex Legends dan so far prestasi dia memang cun. Dia tak adalah selevel dengan phone flagship. Tapi untuk sebuah peranti mid-range, aku boleh jamin yang prestasi dia dah cukup bagus. Serius, aku rasa puas juga untuk main game dengan Honor 70 ni. Tambahan pula, dia pun ada touch sampling rate setinggi 300Hz. So, bila main game ke apa, akan rasa lebih seronok lah. Dan selama aku gunakan telefon ni sebagai daily driver aku, sekali pun aku tak pernah mengalami masalah mengenai performance dia. Aku enjoy gila untuk gunakan Honor 70. Memang smooth je lah smartphone ni untuk gunaan harian. Tak kisahlah kita nak buka pelbagai aplikasi, nak main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang chipset yang digunakan pada telefon ni dah cukup mantap dah. Dan antara resepi ataupun ramuan yang buatkan telefon ni lebih lancar adalah disebabkan penggunaan OS dia. So, secara asasnya, Honor 70 hadir dengan Magic UI 6.1 yang berasaskan Android 12. Dan aku tak tahu apa magic yang Honor buat dekat OS dia sampaikan dia berkait dengan prestasi smartphone ni. Sepanjang penggunaan aku memang rasa smooth je, performance dia mantap. Dan aku juga suka dengan Magic UI ni sebab dia clean, dia tak ada iklan yang mengarut macam brand satu lagi tu. Lepas tu aku pun tak pernah berhadapan dengan mana-mana bugs, UI dia pun stabil. So overall, pengalaman menggunakan Magic UI ni rasa seronok jugalah. Kita takkan hadapi pun masalah macam hiccup, stuttering, lagging dan sebagainya.
Cuma sebagai seorang reviewer yang sering bertukar peranti, aku berpendapat bahawa Magic UI ni agak bosan. Dia tak ada customization yang banyak sangat, UI dia sangat simple. Kadang-kadang rasa macam pakai iPhone pun ada. Dan by default, kalau korang tak ada install apa-apa theme, maksudnya korang memang nak guna apa yang ada dalam setting saja, korang akan perasan lah yang Magic UI ni tak boleh custom sangat. Contoh macam icon app, yes, icon apps dia memang simple gila. Lepas tu fungsi color palette macam Android 12 pun dia tak ada. Padahal dia adalah Android 12. So dia tak ada fungsi color palette tu. So agak ketinggalan sikit lah Magic UI ni. Tapi memandangkan dia sebuah phone Android, yes, kita masih ada option untuk ubah sikit-sikit. Kita boleh je download apa-apa theme, apa-apa tema melalui aplikasi Honor Theme tu. So kira okey lah kan, at least kita ada pilihan untuk ubah sikit-sikit ataupun custom user interface dia. Dan itu je lah apa yang kurangnya dekat Magic UI ni. Kalau nak cerita mengenai performance dia, bagi aku tak ada masalah. Secara keseluruhan, gabungan antara chipset serta OS yang digunakan memang antara sebuah gandingan yang mantap. So memang selesa kalau nak jadikan Honor 70 sebagai peranti utama. Dan yang terakhir untuk spek bateri, peranti ini hadir dengan bateri berkapasiti 4800 mAh di mana ada penambahan sebanyak 500 mAh berbanding model sebelum ni. Dan dalam kotak, Honor juga turut menyediakan adapter fast charging setinggi 66W Honor Supercharge. So untuk telefon Honor ni, kita sebenarnya tak boleh nak tahu berapa lama actual screen on time kita dapat. Dalam setting, dia memang ada tulis screen on time tu. Tapi benda tu dia kira daripada pukul 12 pagi semalam sampailah 12 pagi hari ni. Kiranya dia akan buat SOT berdasarkan penggunaan 24 jam lah. Bukan pada penggunaan daripada bateri penuh sampai bateri habis. So sebab itulah kalau korang perasan, setiap kali aku review phone Honor, aku tak pernah sebutkan pasal SOT dia. Sebab memang payah gila nak tahu actual screen on time yang kita dapat. Namun untuk menceritakan mengenai prestasi bateri dia, overall prestasi bateri dia mantap. Memang perform lah. Contoh macam gambar yang korang tengok ni, yes, aku cas penuh pada pukul 8 pagi dan bateri dia tinggal 15% pada pukul 12 malam hari yang sama. So kalau kita kira, memang lebih daripada 12 jam lah bateri dia boleh bertahan. And then dia punya standby mode pun superb. Even kita tak guna pun, dia tak adalah drain dengan teruk sangat. Aku memang puas untuk guna Honor 70 ni selama seharian. Dan mengenai charger yang digunakan pula, yang ni pun tak ada masalah. Dengan penggunaan adapter 66W tu, dia boleh fully charge bateri 4800 mAh pada telefon ni dalam masa 44 minit sahaja. So agak laju juga kan, 44 minit tu memang laju. Bagi aku okey. Cuma satu benda yang korang perlu tahu, telefon daripada Honor ni tak support PD charger. Katakan kalau korang beli adapter 100W daripada Ugreen misalnya, korang takkan dapat pun actual 66W tu. So macam mana sekalipun, kalau korang nak charge dengan laju, korang kena gunalah adapter ataupun charger yang support Honor Supercharge sahaja. Okey? Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Sebenarnya pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan secara kesimpulan, untuk tanda harga jualan RM2,000, yes, bagi aku berbaloi je untuk korang beli Honor 70 ni. Dia memang sebuah mirrorless premium superb. Dan kebanyakan phone mirror sekarang pun memang harga macam ni kan. Ada yang bawah RM2,000, RM2,100, ada yang sampai RM2,400. So nak atau tak, kita memang kena terimalah harga jualan macam ni. Tapi apa yang paling penting, pilihan tu tetap ada di tangan kita. Kalau kita rasa selesa, kita rasa tak kisah pasal kekurangan dia, dan aku memang recommend untuk korang beli. Sebab sepanjang penggunaan aku, kurangnya Honor 70 ni hanya dekat setup speaker dia je. Lain-lain memang mantap dan sesuai untuk dijadikan sebagai peranti utama. Seperti biasa, jika korang berminat, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye!